doa yang boleh menjadi amalan kepada seseorang apabila dia takut kepada manusia, maksudnya daripada ancaman manusia. Ya, kita musafir pergi ke satu tempat, sudah tentu kita ini disebut dengan orang asing, dipanggil orang yang luar, bukan orang tempatan. Maka kita berisiko ketika itu untuk berhadapan dengan gangguan-gangguan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Bahkan kita pun tak tahu bagaimanakah perangai dan keadaan orang-orang di situ. Nabi Musa ketika berjalan dengan Nabi Khidir masuk satu kampung, dia tak sangka dia jumpa satu kampung. Dan kampung ni pelik dari kampung yang lain. Apa perangai kampung tu? Tak mahu terima tetamu. Mereka lapar, mereka minta makan, tak mahu diberi makan. Ditutup pintu rumah, tak mahu dijamu. La ilaha illallah, pelik kampung tu. Ya. Tapi Nabi Khidir tetap membina dan mendirikan benteng untuk seolah-olah membantu mereka untuk membantu membina tembok. Sehingga itulah merupakan daripada kebersamaan terakhir Nabi Musa dengan Khidir. Kan? Kerana Nabi Musa tak puas hati, kenapa kamu nak bina benteng ni? Sedangkan orang kampungnya tak ada nak buat baik dengan kita. Baik kita kalau nak buat benteng ni yang boleh lindung mereka, itu baik-baik kita minta upah. Kita dah susah-susah, tolong dia buat apa, dia tak tolong kita pun. Macam itulah. Maka kata Nabi Khidir, hada firaqu baini wa bainik. Inilah merupakan perpisahan di antara aku dengan engkau, kata Nabi Khidir. Bermakna seorang musafir itu akan masuk di tempat yang kadang-kadang dia tak tahu apakah perangai, keadaan orang-orang di tempat itu. Jadi bolehlah dijadikan amalan kepada orang yang ketika mana dia bimbang kalau diganggu oleh manusia atau yang selain daripadanya adalah Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami serahkan mereka kepadamu untuk engkau. Kalau mereka ganggu tu, kita doakan supaya kalau mereka ganggu, ya Allah, engkau lah boleh binasakan mereka dan kami berlindung daripadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Maksudnya kalau dia diganggu, kan? Begitu juga dengan doa menolak kesempitan. Yang sebelum ini telah pun dianjurkan untuk kita baca la ilaha illallah al-aliyul halim, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu kan diajarkan sebelum ni dalam bab yang sebelumnya. Yang kalau kita berada dalam kesempitan, kita dalam keadaan susah, dalam musafir, maka baca zikir ini, maka akan diberikan kemudahan, kelapangan, perlindungan oleh Allah. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dibaca ketika mana seorang itu musafir. Begitu juga kalau orang yang musafir ini tidak jugalah dianya terkecuali. Maksudnya boleh berlaku seorang itu masuk ke satu tempat yang mungkin dia boleh diganggu oleh jin ataupun syaitan. Kenapa? Dia pun tak tahu tempat tu tempat apa. Mungkin tempat itu sebenarnya tempat yang didiami oleh jin ataupun oleh tempat-tempat syaitan. Tapi dia musafir, dia tak tahu. Orang-orang yang tahu, dia akan elakkan tempat seperti itu. Tapi ada yang tak tahu. Dulu di zamannya, para sahabat setelah wafat Nabi SAW, sahabat, dia berdagang sampai satu negeri. Dia pun nak tumpang untuk bermalam dan nak letakkan barang dagangan dia. Tak ada tempat. Maka dia pun carilah tempat untuk disewa, maksudnya untuk diam. Maka tak ada tempat kosong, kecuali ada satu rumah. Maka dia pun bertanya kepada orang, bagaimana kalau aku nak tumpang di rumah ini untuk aku bermalam dan aku timpan barang-barang aku. Kata orang tu, aku nak tanya tuan dia, rumah ni dah lama tak disewa. Berjumpa tuannya mengatakan, aku tak berani untuk beri sewa kepada kamu, kerana rumah ni tak aman, tak selamat.
Kenapa? Kerana rumah ni ada jin ifrit dia. Dan sebelum ni ada orang yang cuba duduk dan akhirnya dia tak boleh dan lari daripada rumah itu. Kata sahabat itu, apa kata kalau sekiranya aku sanggup ketika itu untuk menyewanya? Engkau izinkan? Kata orang tu, aku izinkan dan aku beri engkau free of charge. Tak payah bayar. Kerana tuan rumah tu confident memang tak akan boleh tahan lama. Maka dia pun duduk di situ, dimasukkan barangnya, malam pun tiba, ternyata jin tu memang datang dan mengganggu kepadanya. Muncul jin ifrit. Tapi dia ingat bahawa jin ifrit atau jin itu diantaranya adalah dengan ditolak dengan membaca ayatul kursi. Maka dia pun ialah panik kan. Panik ni nak ingat ayat lain pun tak ingat dah. Alhamdulillah dia ingatnya. Dia ingat ayatul kursi. Dia pun baca bismillah. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, diceritakan tentang fadilat ayatul kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Tengok jin ifrit itu pun Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Dia duduk, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Kata ifrit, Allahu la ilaha illallahul qayyum. Undur dia. La ta'khudhu sinatun wala naum. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ikut pula. Lahu ma fis samawati wa lahu ma fis samawati wa man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Diikuti oleh ifrit tu. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Masa tu tak boleh ikut. Wasi'al kursiyyu sama tak boleh ikut dah. Masa tu ifrit tu semakin mengecil. Mengecil sampai akhir. Akhirnya hilang ifrit tersebut dengan bacaan ayatul kursi. Awal-awal dia boleh ikut, lepas tu dia mengecil. Akhirnya aman dia tinggal di rumah tu, sehingga kehairanlah tuan rumah itu dan ditanya, maka diceritakan amalannya iaitu membaca ayatul kursi. Jadi salah satu daripada orang yang ketika mana dia berada di tempat yang salah, iaitu berada di tempat yang mungkin kita panggil ialah ada tempat yang boleh diganggu ketika itu oleh jin dan syaitan, maka hendaklah dia melaungkan adzan. Apabila kamu dirasuk jin, maksudnya ketika kamu salah tempat masuknya, maka kamu itu mungkin saja boleh dirasuk oleh jin. Kita ni manusia mempunyai alam kita, jin ada alam dia. Dia tak mudah untuk masuk ke alam kita, kita tak mudah untuk masuk ke alam dia. Kan? Pun begitu, boleh berlaku. Boleh berlaku jin masuk ke alam manusia dan manusia boleh masuk ke alam jin. Walaupun hadisnya dhaif, diceritakan dalam kitab Syama'il. Kata Nabi ketika duduk dengan isteri Rasulullah SAW, isteri Rasulullah, Nabi SAW dengar isteri-isteri dia cerita tentang perkara-perkara yang Rasulullah cerita dengan isteri dia, cerita yang hebatlah, cerita yang hebat. Cerita betul, Nabi tak pernah membohong. Maka mereka mengatakan, oh hebatnya cerita ni. Seperti ceritanya khurafat. Seperti kisah khurafat. So, kita pun namanya khurafat kan. Khurafat ini apa dia? Nabi mengatakan, atadruna mal khurafah. Kamu tahu ke, wahai isteriku, apa itu khurafat? Isteri Rasulullah. So, mereka kata, apa itu khurafat? Khurafat itu adalah seorang yang pernah masuk ke alam jin, kata Nabi. Dia termasuk ke alam jin. Orang ingat dia hilang lah. So dia tengok dalam alam jin tu, dia tengok hebatlah alam jin ni, macam-macam lah, pelik-pelik lah. Dan takdirnya dia kembali ke alam dunia balik. Maksudnya masuk ke alam manusia balik. So apabila dia jumpa orang, dia suka cerita tentang alam jin. So orang akan mengatakan, ini cerita khurafat. Maksudnya, kalau cerita ajaib je, ini cerita khurafat. Sebab khurafat ni suka cerita tentang benda ajaib-ajaib dalam alam jin. Jadi setiap orang cerita ajaib je, ini cerita khurafat dia panggil. Iaitu nama orang tu, namanya khurafah. Ini dalam hadis disebutkan dalam kitab Syama'il. Jadi kalau orang cerita pelik-pelik ni, ini cerita khurafat ni. Mana bukan khurafat, perbuatan khurafat. Kisahnya kisah ajaib. Tapi kita gunakan kalimat khurafat tu dalam benda-benda yang kita panggil bertentangan dengan syarak, dengan syariat kan. Benda yang pelik bertentangan dengan syariat. Walhasil.
Jadi berlaku disebutkan dari riwayat, walaupun ada yang mengatakan riwayat itu dhaif, tapi ada riwayatnya. Jadi bermakna jin pun dia tak mudah-mudah masuk dalam alam kita, tak boleh. Kecuali dengan berbentuk menjadi kita panggil wa imma haiwan ataupun ialah maknanya benda yang ada di alam kita ni. Sebab tu Nabi kata kalau kamu menjumpai ular yang berwarna hitam berada di rumahmu, janganlah engkau terus membunuhnya, Nabi pesan. Tetapi usirlah dia dengan mengatakan kalau sekiranya engkau jin, maka kau keluarlah daripada rumah ini. So dia begitu. So, kalau dia jin, dia faham, dia keluar. Kan? Tapi kalau kita sebut tu 3 kali, dia tetap juga di situ, bermakna dia betul ular, maka kamu boleh membunuhnya, kata Nabi SAW. Sebab Nabi imbang, kalau kamu bunuh dia, dia jin, ya dia ada keluarga dia. Dia ada dia punya tu yang mungkin akan juga marah. Yalah, kita tak menafikan bahawa yang datangkan manfaat dan mudarat hanya Allah, tapi boleh menjadi sebab. Kan? Jadi Nabi ajarkan. Sebab tu Nabi kata kalau kamu buang air, jangan buang air di dalam lubang, jangan buang air di tempat-tempat yang boleh nantinya mengganggu kepada tempat-tempat jin. Jangan kamu istinja dengan tulang, kerana itu adalah merupakan makanan saudaramu jin. Nabi suruh juga kita mengambil tahu dan juga mengambil berat tentang jin. Jadi hati-hati disebutkan. Jadi kalau ada ular warna hitam, tapi warnanya mesti hitam. Kalau ular tu warna hijau, tak payah cakap lah. Kan? Tanya, bukan. Dia mesti warna hitam. Tapi kalau sekiranya kita kata, wahai jin, kalau kau ini adalah jin, keluarlah kamu dari rumah ni. Dia keluar. Alamak, jin masuk rumah pula. Takut pula. Ya, tapi dia boleh masuk alam kita. Dan kalau dia masuk alam kita dengan bentuk seperti ular, kalau dibunuh, dia mati. Tapi kalau di alam dia, kita tak boleh bunuh dia. Tapi dia boleh untuk masuk melalui manusia, iaitu melalui pertahanan manusia yang lemah. Dia boleh untuk masuk ke bukan masuk lah, maksudnya dia boleh untuk merasuk kepada manusia. Tapi kalau manusia itu lemah, lepas tu di antaranya biasanya orang perempuan ketika mana dalam keadaan haid, senang untuk nak diganggu. Kenapa? Kerana mereka dalam keadaan bukan masalah kotor, tapi masalahnya ketika haid dia cuti sungguh. Zikir pun tidak, doa pun tidak, tidur, rehat, relax, tak baca, tak ada pertahanan langsung. Memanglah, kan? Dahlah dalam keadaan seperti itu. Jadi sebab tu orang perempuan walaupun haid, ya, yang disebutkan zikir itu mesti diteruskan supaya dia ada benteng pertahanan supaya tidak mudah untuk diganggu oleh sihir, oleh dan sebagainya. Dan kalau masuk di satu tempat, tak mustahil dalam tempat tu orang-orang yang pandai-pandai dalam ilmu-ilmu yang bukan-bukan tu, boleh hantarkan sihir dan sebagainya. Dan sihir itu adalah benda yang berlaku, termasuklah ain disebutkan. Sebab itulah hendaklah ketika itu seorang ketika mana dia dirasuk atau ada di kalangan rombongan dirasuk, hendaklah diazan. Cepat-cepat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebab azan dekat telinga dia atau azan di dekat dia. Supaya apa? Kerana yang kata Nabi SAW mengatakan bahawa apabila dilaungkan azan, maka syaitan dan jin ni akan lari terkentut-kentut. Dalam riwayat disebutkan mereka akan lari, makna takut mendengar azan tu. Mereka akan lari ke dalam tandas, mereka lari ke tempat-tempat kotor di tempat sampah, kerana mereka takut mendengar kepada laungan azan. Jadi caranya dengan melaungkan azan. Dan juga ada beberapa lagi daripada ayat-ayat yang telah diajarkan sebelum ini, termasuklah daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diajarkan, termasuklah daripada 2 kul huwallahu ahad dan a'udzu falaq wa a'udzu binnas, begitu juga ayatul kursi, begitu juga dengan beberapa ayat, potongan-potongan ayat yang telah pun diajarkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini adalah merupakan daripada apa yang boleh dihadapi oleh orang-orang yang bermusafir. Berhadapan dengan keadaan ini adalah keadaan yang boleh saja berlaku. Pergi ke tempat orang, pergi ke tempat yang berbeza, maka sudah tentulah bertemu dengan keadaan-keadaan yang berbagai
maka persiapkan diri kita dengan persiapan-persiapan yang telah pun diajarkan atau telah pun dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan insyaAllah kita akan selamat ketika mana berada di mana saja.